Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada kali ini adalah siri yang ke-25 yang kita akan bincangkan tajuk ma ijtama'a fihi al-haqqan, iaitu perkara yang terhimpun dalamnya ada dua hak. Jadi kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan al-mahkum fi ataupun yang kita panggil perbuatan mukallaf. Dan pada minggu lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan apa yang dipanggil huququllah ataupun huququl mujtama' dan juga huququl abdi. Ini adalah sambungan kepada tajuk tersebut. Baik, jadi apabila kita membincangkan tentang hak-hak Allah dan juga hak-hak individu, di mana hak Allah itu kita senang faham adalah apa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat awam. Manakala hak individu ialah peribadilah seorang. Baik, dalam perkara-perkara tertentu, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf itu akan melibatkan dua hak, iaitu sama ada hak Allah dan juga hak individu. Jadi sebab itulah tajuknya ma ijtama'a fihi al-haqqani. Baik, yang pertama kategorinya ialah ma ijtama'a fihi al-haqqani wa haqqullah fihi ghalibun. Dalam satu-satu perbuatan itu ada dua sudut, iaitu huququllah pun ada, huququl abdi pun ada, tetapi haqqullah fihi ghalibun, tapi hak Allah lebih dominan. Contohnya macam apa? Contohnya macam haddul qazf, hukum hudud qazaf. Qazaf ini ialah kita melemparkan tuduhan berzina ataupun liwat kepada seseorang individu lain. Jadi qazaf ini adalah satu jenayah yang menyentuh berkenaan dengan maruah seseorang. Sebab bila kita tuduh orang mencuri, kita tuduh orang seleweng duit, mencemar maruah juga. Tetapi bila kita tuduh orang dengan qazaf, iaitu perbuatan zina ataupun liwat, maka tuduhan itu sebenarnya lebih-lebih lagi mencari maruah seseorang. Dia punya malu tu lain cerita kalau kita menyentuh berkenaan dengan tuduhan seksual ini. Jadi fal qazfu jarimatun tamusul a'rad. Qazaf ini adalah satu jenayah yang menyentuh berkenaan dengan maruah seseorang individu. Dan apabila tersebarnya cerita bahawa A menuduh B bahawa B itu telah melakukan zina, mengandung anak luar nikah dan sebagainya, jadi kita panggil dia punya kesan itu, dia akan tersebar ke seluruh masyarakat. Okey, jadi daripada seorang ke seorang, daripada seorang ke seorang, lama-lama bukan setakat orang yang dituduh tu saja malu, tetapi termasuk keluarga, kalau melibatkan individu yang berkahwinan, anak bini dia dan sebagainya. Jadi sebab itu qazaf ini dianggap sebagai satu jenayah yang menyentuh berkenaan dengan maruah dan juga menyentuh berkenaan dengan kepentingan masyarakat awam. Okey, jadi sebab itulah apabila syarak mengenakan satu hukum yang berat kepada tuduhan qazaf ini, sebab apa? Sebab kesannya akan melibatkan kesan kepada masyarakat awam. Dia bukan setakat individu yang dituduh sahaja, tetapi dia akan melibatkan masyarakat awam, iaitu individu yang kena tuduh tu dah malu, keluarga yang kena tuduh itu pun dah malu, kemudian berita itu akan tersebar kepada semua masyarakat, dan masyarakat sama ada memulau ataupun mencaci dan menghina orang yang kena tuduh itu. Okey. Jadi apabila berlaku tuduhan qazaf, dan qazaf ini termasuk salah satu hukuman hudud, maka Allah beratkan dia punya hukuman, sebat 80 sebatan. Dan dalam hukuman ini, hukuman qazaf ini, dia ada hak Allah
dari satu sudut, dia menyentuh hak Allah iaitu kepentingan orang awam tu, dan juga dari sudut yang lain dia juga ada hukukul abdi di situ, iaitu apabila menyentuh individu yang dituduh. Jadi perbuatan jenayah qazaf dia melibatkan dua sudut. Satu sudut menyentuh berkenaan dengan kepentingan awam, dan sudut yang lain dia menyentuh berkenaan dengan kepentingan individu yang dituduh. Okey. Jadi apabila bertembung atau dia bukan minta maaf, dia bukan bertembung, maksudnya berhimpun. Apabila berhimpun dalam perbuatan qazaf ini ada dua hak, para ulama mendapati bahawa huququllah itu lebih dominan. Huququllah fihi ghalibun. Dia lebih dominan berbanding individu. Okey. Jadi apa maksud haqqullah fihi ghalibun? Apabila suatu perbuatan di mana dalam itu hak Allah lebih dominan, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggugurkan jenayah tersebut walaupun dimaafkan oleh orang yang kena tuduh. Sebab apa? Sebab dia punya kesan itu akan memberi kesan yang negatif kepada masyarakat. Sebab itu dia tidak boleh dimaafkan. Okey. Walihadza la yajuzu lil maqzufi isqatul haddi ay al-uqubah 'anil qadhif. Kenapa? Lianna haqqullah la yasqutu bi isqatil 'amdi. Kerana hak Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan kepentingan awam itu tidak boleh digugurkan oleh individu. Okey. Sama juga macam contoh lain iddah. Kan? Iddah ni sama juga, dia ada huququllah di situ, dia ada huququl abdi di situ. Tetapi huququllah lebih dominan dalam isu iddah. Sebab itu la tasqutu bi isqatiz zawji iyyaha. Iddah ni dia tidak boleh digugurkan kefarduan dia itu oleh sesiapa termasuk si suami. Kalau suami tak redha, contohlah berlaku perceraian antara suami isteri, kemudian suami kata tak payah iddah lah, sebab aku nak rujuk hang balik ni. Jadi kita tidak ambil kira pandangan suami di situ. Sebab apa? Sebab haqqullah fihi ghalibun. Jadi apa sahaja, ini sebagai contoh lah, banyak lagi terutama kalau hukuman hudud ni semuanya adalah huququllah fihi ghalibun. Jadi tidak boleh dimaafkan walaupun mangsa yang kena jenayah itu memaafkan, kecuali ada satu nanti kita akan sebut. Baik, itu yang pertama. Kategori yang kedua, ma ijtama'a fihi al-haqqani. Perkara tersebut, perbuatan tersebut berhimpun padanya dua hak. Huququllah pun ada, huququl abdi pun ada. Tetapi kali ini wa haqqul abdi fihi ghalibun. Hak individu lebih dominan berbanding daripada hak Allah ataupun hak masyarakat. Contohnya apa? Contohnya macam al-qisas minal qatil al-amdi. Qisas kepada pembunuh yang sengaja. Okey. So kalau ikut hukuman qisas, seorang itu bunuh dengan sengaja seseorang yang lain, maka pembunuh itu akan dikenakan hukuman qisas, iaitu hukum bunuh balas, kan. Tetapi dalam qisas ini dia ada huququllah sebab menyentuh berkenaan dengan keselamatan dan keamanan orang awam. Dan di situ juga dia ada menyentuh berkenaan dengan huququl abdi, khususnya kepada waris ataupun wali si mati. Okey. Jadi dalam qisas ini fihi ta'minu hayatin nas wa hifzu al-amni wa isya'atut tama'ninah. Apabila kita melaksanakan walakum fil qisasi hayatun, dalam qisas itu dia akan menghidupkan nyawa. Sebab kalau tidak dilaksanakan hukuman qisas, kalau ikut kalau kaum kabilah Arab zaman dulu kan, kabilah A, dia punya ahli kabilah A bunuh B, lepas tu satu kabilah B tu akan serang kabilah A, jadi perang tak berhenti-henti. Jadi datang syariat Islam untuk memberi satu alternatif hukum, iaitu pesalah akan dihukum bunuh balas. Jadi dalam melaksanakan qisas ini dia ada konsep takmin hayatin nas, akan menyebabkan kehidupan manusia ni akan teraman,
insya-Allah, dan juga akan menjaga keselamatan dan keamanan, dan akan memberi satu ketenangan, sekurang-kurangnya lah, memberi ketenangan kepada keluarga dan keadilan kepada keluarga si mati. Ini semua wa hadza kulluhu minal maslahatil ammah. Memberi keamanan, menjaga keselamatan ini adalah huququllah. Sebab dia akan menjaga kita panggil kepentingan orang awam. Okey. Tapi dari sudut yang lain, qisas akan memberi ataupun menjaga hak individu, iaitu mangsa yang si mati tu, kan? Bukan untuk si mati, tapi sebenarnya untuk keluarga ataupun waris si mati, kan? Dalam pada ini, dalam qisas ini, dalam kes bunuh ini, sebenarnya walaupun ada dua hak di situ, tetapi hak individu mengikut fiqh jinayat, hak individu lebih dominan, lebih diutamakan. Sebab itulah waris si mati, walaupun pihak mahkamah kerajaan telah menjatuhkan hukuman bunuh balas kepada pembunuh tersebut, tetapi hak waris boleh memaafkan dan mengambil diat, ataupun memaafkan terus, dan tidak ambil diat, terpulang kepada keluarga si mati. Jadi di sini kita dapati bahawa dalam kes qisas ini ada dua hak. Hak Allah pun ada, iaitu hakul mujtama, dan hakul abdi bagi waris pun ada, tetapi hakul abdi ini lebih dominan dalam kes ini. Baik. Namun walaupun dari satu sudut, apabila pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga si mati, tetapi kerajaan ada hak juga untuk mengenakan hukuman ta'zir ganti kepada qisas yang telah dimaafkan oleh keluarga si mati. Baik. Di sini Dr. Abdul Karim Zaidan membawa sedikit perbandingan antara undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah kita. Bagusnya buku Al-Wajiz fi Usulul Fiqh ini, yang saya suka rojok dan saya suka guna untuk memahami berkenaan dengan usul fiqh. Kalau kitab-kitab moden ni, kenapa saya suka Al-Wajiz fi Usulul Fiqh ni? Kerana Dr. Abdul Karim Zaidan, di samping dia memberi contoh-contoh aplikasi qawaid usuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, beliau juga mengaplikasikan qawaid usuliyah ini kepada undang-undang, terutamanya undang-undang Iraq, sebab dia berasal daripada Iraq, dan juga undang-undang Mesir. Ini bukan undang syariah ni, tapi undang-undang qanun wad'i, undang-undang sivil. Okey. Dan juga beliau kerap memberi perbandingan perundangan, undang-undang dan juga fiqh. So dalam contoh berkenaan dengan jenayah yang dilakukan oleh manusia ini, pada beliau memberi perbandingan bahawa contoh macam dalam kes bunuh, kalau fiqh Islam seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu dia ada dua hak. Hak huququllah pun ada, huququl abdi pun ada, tetapi huququl abdi itu lebih dominan. Bila maksud huququl abdi lebih dominan, keluarga si waris ada hak ataupun berhak untuk memaafkan pembunuh, sama ada menerima diat ataupun tidak, terpulang kepada keluarga si waris. Tapi dalam undang-undang qanun wad'i, undang-undang sivil, boleh dikatakan hampir di keseluruh dunia lebih kurang macam tu, iaitu apabila berlaku jenayah bunuh, maka tidak ada hak kepada keluarga si mati, kan, sama ada nak menentukan hukuman tertentu ataupun nak memaafkan. Boleh maafkan, kan, tetapi undang-undang akan terpakai kepada pembunuh tersebut. Mungkin dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, kan. Kalau di Malaysia lah, dia ada kes pembunuhan yang lebih kurang macam qisas, iaitu bunuh balas, kan. Dan kadang-kadang mungkin penjara seumur hidup dan sebagainya, kan. Jadi tidak ada langsung kepada waris si mati untuk menentukan sama ada boleh dilaksanakan hukuman bunuh ini ataupun tidak. Itu beza antara undang-undang sivil dan juga fiqh Islam dalam contoh qisas ataupun bunuh balas ini. Satu lagi,
Dr. Abdul Karim Zaidan membawa contoh iaitu zina. Zina, kalau ikut contoh tadi, dia ada dua hak di situ. Kalau ikut fiqh jinayat Islam, huququllah pun ada, huququl abdi pun ada. Tetapi huququllah lebih dominan. Okey, yang ni tidak ada, kita panggil tidak ada hak kepada individu untuk memaafkan pesalah. Jadi kalau sabit kesalahan zina, maka akan dikenakan hukuman sebat kalau bagi ghairul muhsan, dan muhsan ialah rejam sampai mati. Tapi kalau undang-undang sivil, jenayah perbuatan zina itu dia bukan jenayah. Apatah lagi kalau suka sama suka. Tapi kalau berlaku paksaan ataupun dalam istilah moden kita panggil rogol, barulah akan dikenakan hukuman kepada pesalah ataupun perogol tersebut. Tapi selagi mana zina dilakukan oleh individu, termasuk individu Muslim, selagi mana di situ ada unsur redha ataupun suka sama suka, maka ia bukan jenayah. Itu beza. Tapi kita dalam mengikut undang-undang fiqh jinayat Islam, zina suka tak suka ke, suka sama suka ke, ataupun apatah lagi dalam keadaan paksa rogol, ia tetap dianggap satu perbuatan jenayah yang akan dikenakan hukuman. Jadi perbezaan di situlah. Syariat Islam dia berdasarkan kepada dalil yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi undang-undang sivil ni sebab undang-undang yang kita buat berdasarkan mungkin kepentingan sesuatu negara, kepentingan ataupun atas dasar-dasar tertentu, berdasarkan kita rasa mengikut logik kita akan boleh memberi satu pengajaran kepada pesalah. Dia tidak bersandar langsung kepada apa-apa kitab agama dan sebagainya. Itu beza antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Jadi tajuk kita pada hari ini ringkas saja. Kita nak highlight berkenaan dengan apa yang dikatakan dalam satu-satu perbuatan. Ada hak Allah di situ dan ada hak manusia di situ. Seperti mana yang saya sebutkan pada minggu lepas, selama ini kita hanya peduli tentang hak-hak individu, tapi sama ada jarang sekali ataupun kita tak pernah sentuh langsung hak-hak Allah, ataupun dalam satu erti kata yang lain, huququllah ini ialah huququl mujtama' yang berkaitan ataupun menyentuh berkenaan dengan kepentingan awam. Jadi insya-Allah kita telah selesai membincangkan tentang apa yang dinamakan al-mahkum fi ataupun perbuatan mukallaf. Okey, sebab kenapa kita bincang benda ni? Kerana fiqh dia ada kaitan dengan fi'lul mukallaf. Sebab itu hukum syarak didefinisikan sebagai khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala sabilil iqtida' atau at-takhir atau al-wad'i. Hukum syarak mengikut ilmu usul fiqh ialah khitab Allah, dalil-dalil yang berkaitan ataupun yang menyentuh berkenaan dengan af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Sebab itu kita kena clear, kita kena jelas dalam perkara sini. Ada satu soalan dalam kes diat. Diat yang tadi kita sebutlah. Diat ni selalunya ada kaitan dengan bab qisas kan. Jadi qisas ni dia tadi kita dah sebut, dia adalah satu perbuatan yang ada dua hak di situ. Hak Allah pun ada, hak individu pun ada, tapi hak individu lebih kuat ataupun lebih dominan. Jadi terpulang kepada keluarga si mati tu, sama ada dia nak maafkan, sama ada mereka nak maafkan pembunuh dengan ambil diat, ganti kepada qisas tersebut, ataupun maafkan terus tanpa sekupang pun. Ni ada juga orang macam tu kan, sebab bagi mereka dapat duit pun iyalah dapat duit lah kan, tapi tidak boleh mengembalikan ahli keluarga mereka yang telah terbunuh tersebut kan. Jadi insya-Allah itu saja pada hari ini ringkas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.